Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke taklimat akhir latihan industri sesi Jun 2020, di mana sesi ini ditujukan khas kepada para pelajar yang akan menjalani latihan industri pada sesi Disember 2020 yang dijangka pada 1 Mac sehingga 16 Julai 2021. Dalam skop taklimat ini, saya akan menjelaskan beberapa topik seperti kelayakan menjadi latihan industri, etika dan peraturan semasa dan selepas latihan industri, tindakan disiplin dan tata tertib, panduan penulisan jurnal refleksi, pemantauan latihan industri, panduan penulisan laporan akhir, kriteria penilaian dan semakan penempatan latihan industri. Kelayakan latihan industri. Berikut merupakan syarat-syarat layak untuk menjalani latihan industri. Yang pertama, telah mendaftar khusus latihan industri iaitu DUT 40110. Kedua, telah mendapat tempat lawaran latihan industri. Ketiga, mempunyai perlindungan insurans takaful. Keempat, lulus semua kursus dan HPNM melebihi 2.0 ke atas. Ingatkan, para pelajar juga perlu menghantar ketiga borang ini, iaitu borang aku janji, borang lepas tanggung, universiti baharu dan borang jawapan dihantar kepada penyaras latihan industri jabatan ataupun unit hubungan dan latihan industri secara hard copy ketiga-tiga borang ini. Status layak dan tidak layak ini akan terpapar selepas anda mendapat keputusan peperiksaan akhir semester 5 iaitu pada sesi Jun 2020 ini berakhir nanti. Seterusnya, panduan melapor diri di organisasi. Pastikan selepas melapor diri di organisasi, anda perlu menghantar kad pengesahan lapor diri / maklumat pelajar semasa latihan industri. Sila hantar selewat-lewatnya 2 minggu selepas anda melapor diri. Ini merupakan kad pengesahan lapor diri. Pastikan anda menggunakan borang yang betul dan borang ini boleh didapati di buku reflexive journal ataupun boleh didapati di dalam sistem SPMP anda. Sini saya tunjukkan tata cara mencetak borang pengesahan lapor diri di SPMP. Pastikan anda membuka akaun SPMP anda, klik pada iUpli dan versi baharu, kemudian anda akan terpapar ruangan menu untuk mencetak kad pengesahan lapor diri. Pastikan kad pengesahan lapor diri dialamatkan ke alamat berikut. Jika terdapat perubahan alamat, sila maklumkan dengan keadaan segera dengan menghubungi pihak UPLI dan mohon dikemaskini dalam SPMP. Perubahan alamat ini jika syarikat anda atau organisasi anda berpindah dengan keadaan-keadaan yang lama ataupun anda dipindahkan sekekal ke satu alamat yang berlainan semasa anda melapor diri. Semasa melapor diri, berikut merupakan 5 perkara yang perlu anda bawa ketika melapor diri. Yang pertama, surat penempatan. Surat ini boleh dicetak melalui SPMP. Pihak UPLI tidak akan memberikan salinan surat penempatan, namun anda perlu mencetak dalam sistem SPMP. Kedua, kad matrik pelajar anda. Ketiga, buku jurnal refleksi. Keempat, kad pengesahan lapor diri untuk ditandangani oleh syarikat. Dan kelima, salinan resume jika diperlukan oleh pihak syarikat. Di sini saya sertakan tata cara mencetak surat penempatan di SPMP. Buka akaun SPMP anda, klik pada modul iUpli,
klik pada menu daftar untuk menjalani industri, akan terpapar dialog box seperti ini dan pastikan di ruangan bawah sebelah kanan klik pada sila klik untuk cetak surat penempatan. Seterusnya, surat ini akan terpapar seperti ini dan anda boleh bawa ke tempat organisasi anda. Okey, rupa diri. Pastikan anda sentiasa berpakaian kemas dan bersesuaian, berambut pendek bagi lelaki, berkasut dan berstoking, serta memakai kad matrik anda. Jangan lupa untuk sentiasa bersopan santun. Disiplin dan tata tertib semasa menjalani latihan industri. Semasa menjalani latihan industri, anda tertakluk kepada peraturan organisasi latihan dan juga peraturan PBS. Anda juga dilarang untuk membocorkan sebarang maklumat organisasi semasa latihan dengan apa jua cara sekalipun. Dan sebarang maklumat yang anda catatkan dalam buku laporan jenayah inspeksi atau laporan akhir perlulah mendapat kebenaran organisasi latihan terlebih dahulu. Kehadiran ke tempat latihan anda adalah wajib dan ia perlu memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ini merupakan ketidakhadiran dan juga hukuman-hukuman yang boleh dikenakan. Ini merupakan kesalahan-kesalahan lain dan juga tindakan atau hukuman yang boleh dikenakan. Tindakan tata tertib semasa menjalani latihan industri. Berikut merupakan tindakan-tindakan yang boleh diambil kepada pelajar jika melanggar beberapa peraturan ataupun perkara-perkara berikut. Yang pertama, melanggar peraturan organisasi latihan ataupun melanggar peraturan politeknik. Kedua, tidak hadir tanpa sebab ke tempat latihan ataupun istilah ponteng. Ketiga, kehadiran tidak memuaskan seperti lewat atau selalu keluar ketika waktu pejabat. Keempat, penampilan yang tidak wajar. Dan kelima, mengganggu ketenteraman awam. Bentuk tindakan dan tata tertib yang boleh dikenakan. Yang pertama, surat amaran ataupun surat tunjuk sebab. Kedua, notis gagal latihan industri. Dan ketiga, mana-mana tindakan yang munasabah yang dibenarkan mengikut Akta 174 atau peraturan-peraturan am politeknik yang sedang berkuat kuasa. Mengenai cuti, tiada peruntukan cuti yang diperuntukkan oleh politeknik kepada anda. Namun, jika anda memerlukan cuti atau rehat, anda boleh mohon dengan pihak organisasi latihan anda sendiri. Sebarang cuti atau MC hendaklah ditampalkan dalam muka surat pada hari yang terlibat dalam buku jenayah inspeksi anda. Dan perlu dimaklumkan kepada pihak UPLI jika anda mengambil cuti yang agak panjang, lebih daripada 1 minggu. Sekiranya jumlah cuti anda kurang dari melebihi 20% ataupun kehadiran anda kurang daripada 8%, anda perlu mengganti bagi mengesahkan atau membolehkan anda dinilai, iaitu kehadiran perlu melebihi 80%. Ini contoh bagaimana CJ sakit ataupun MC dilekatkan pada buku general refleksi anda. Segala cuti anda sama ada MC, cuti sakit atau cuti yang dipohon perlulah dicatatkan dalam kenyataan cuti. Ini terdapat dalam muka hadapan di buku jenayah refleksi anda. Hanya cuti-cuti yang anda mohon ataupun cuti sakit anda sahaja perlu dicatatkan di sini. Cuti umum tidak perlu direkodkan. Dan dokumen ini perlu diserahkan kepada pihak UPLI semasa anda melapor diri tamat latihan industri. Contoh bagaimana kenyataan cuti ditulis. Pastikan setiap cuti anda perlu disahkan oleh penyelia HR atau pengurus dengan bercop syarikat.
cuti kemalangan. Jika anda terlibat dengan kemalangan, yang pertama sekali anda perlu segera laporkan kepada organisasi latihan anda dan juga pihak PLI. Anda juga perlu melapor kepada pihak hal ehwal pelajar jika melibatkan urusan tuntutan pada perlindungan takaful. Ketiga, juga anda perlu berurusan dengan pihak CIDB yang berhampiran jika anda merupakan pemegang kad hijau ataupun SICW kad. Sila buat laporan polis dalam tempoh 24 jam, dapatkan juga laporan doktor dan surat discharge hospital jika pelajar dimasukkan ke ward. Maklumkan segala dan hantar segala dokumen secara hard copy, fax atau email ke pejabat UPLI menggunakan nombor fax dan juga email berikut. Masalah di tempat latihan. Sebarang masalah di tempat latihan perlu dimaklumkan kepada penyelia atau pegawai yang bertanggungjawab di dalam organisasi tempat latihan anda. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, boleh segera menghubungi pihak UPLI. Pelajar yang disiapkan tidak mengambil tindakan sendiri dan terburu-buru dan campur tangan ibu bapa serta ahli keluarga lain tidak dibenarkan. Pelajar perlu mengurus sendiri masalah dengan organisasi latihan dengan sebaiknya. Di berikut antara kategori masalah yang boleh dipertimbangkan. Sebarang masalah yang tidak dapat diselesaikan, yang perlu bantuan daripada pihak UPLI, sila membuat langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengisi surat temujanji pemaksaan pelajar. Kedua, surat temujanji dialamatkan kepada alamat berikut ataupun boleh fax ataupun email ke nombor telefon fax dan juga email berikut. Butiran dalam surat temujanji perlu lengkap, butiran tidak lengkap tidak akan dilayan. Dan pastikan setiap aduan anda adalah berasas dan mempunyai bukti yang jelas. Ini merupakan surat temujanji yang terdapat dalam buku Defektif Jenayah anda boleh gunakan jika memerlukan. Pertukaran tempat LI. Secara teknikalnya, pelajar tidak benarkan untuk menukar tempat LI tanpa kebenaran. Jika memohon kebenaran, hanyalah ia melibatkan ada bermasalah dan ia perlu dipohon secara bertulis. Jadi dengan aduan yang bertulis. Penukaran tempat LI tanpa kebenaran pihak UPLI tidak dibenarkan dan anda akan dikenakan tindakan gagal latihan industri. Aduan organisasi terhadap anda. Pelajar yang mendapat surat amaran daripada organisasi latihan akan dikenakan tindakan mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa. Pelajar disingkirkan atau diberhentikan oleh firma dengan sebab dianggap gagal latihan industri dan akan diberi notis gagal latihan industri dan pelajar dikenaki mengulang latihan industri pada semester berikutnya. Seterusnya, panduan penulisan jurnal refleksi. Ini merupakan jurnal refleksi yang anda wajib beli dengan harga RM15. Panduan penulisan jurnal refleksi yang pertama, jurnal refleksi ini setiap hari anda perlu merekod kerja anda dalam jurnal refleksi anda. Kedua, pada setiap minggu jurnal refleksi ini perlu ditandatangani dan disemak oleh pihak penyelia anda di organisasi. Pensyarah mentor juga perlu mengesahkan semasa sesi lawatan latihan industri. Anda seterusnya perlu mengikut format penulisan dan perlulah menjaga buku ini agar tidak hilang ataupun tidak kotor. Ini merupakan ruangan yang perlu anda catat pada setiap hari. Contoh-contoh penulisan jurnal refleksi yang boleh anda ikuti.
Ini merupakan refleksi mingguan. Maknanya seminggu sekali anda perlu buat rumusan daripada hari-hari daripada hari pertama hingga hari ke-6 atau hari ke-5 dan ditempatkan dalam refleksi mingguan ini. Untuk satu minggu, satu halayan ini untuk satu minggu. Contoh penulisan refleksi mingguan, dan pastikan penyelia anda menandatangani dan menyemak setiap kali refleksi mingguan yang anda tulis dan anda perlu serahkan kepada dia. Seterusnya, pemantauan latihan industri. Pelajar akan dipantau oleh pensyarah pemantau sekurang-kurangnya sekali sepanjang tempoh latihan industri. Pensyarah pemantau terdiri daripada semua pensyarah Politeknik Banting Selangor ataupun mana-mana pensyarah politeknik yang dilantik. Ketiga, hubungi UPLI jika tiada penyelaan dibuat sehingga penghujung semester, iaitu 4 minggu sebelum tamat latihan industri. Pastikan, sekali lagi, jurnal refleksi ditandatangani dan disahkan oleh pensyarah pemantau yang membuat pemantauan semasa latihan industri. Sila serahkan borang Appendix 3 yang dilengkapi dengan butiran diri kepada pensyarah pemantau. Ini merupakan Appendix 3 yang mana digunakan oleh pensyarah pemantau untuk memantau prestasi anda. Pastikan borang ini awak telah lengkapkan dengan butiran diri dan dicop oleh syarikat secara rasmi dan serahkan kepada pensyarah pemantau. Panduan penulisan laporan akhir latihan industri. Panduan penulisan laporan akhir latihan industri boleh disemak pada garis panduan latihan industri dan panduan penulisan laporan akhir pelajar, iaitu keluaran 2014. Ini merupakan format kandungan atau format isi kandung. Yang pertama, halaman judul. Kedua, pengesahan pelajar. Ketiga, penghargaan. Keempat, isi kandung. Kelima, keempat, ini adalah ruang hadapan. Halaman judul, pengesahan pelajar, penghargaan, isi kandung, senarai jadual, senarai raja dan senarai lampiran. Pada kandungan laporan perlu mengandungi 6 bab. Yang pertama, bab pengenalan latihan industri. Kedua, latar belakang organisasi. Ketiga, ringkasan aktiviti latihan industri. Keempat, laporan teknikal yang mengaitkan antara teori dengan praktikal yang awak dah lakukan. Kelima, kesimpulan. Keenam, komen dan cadangan terhadap latihan industri juga cadangan pada syarikat. Dan terakhir sekali, rujukan serta lampiran. Panduan penulisan laporan akhir ini boleh didapati pada laman web berikut. Ini merupakan contoh laporan akhir yang telah siap dan telah diserahkan secara hard copy kepada pihak UPLI. Pengesahan tamat latihan industri. Dalam pengesahan tamat latihan industri, anda perlu lengkapkan dengan 5 perkara berikut. Yang pertama, surat tamat LI, Appendix 1, Appendix 2, jurnal refleksi dan juga laporan akhir industri. Setelah kelima 5 diserahkan kepada pensyarah kepada UPLI, baru anda layak untuk dinilai dalam latihan industri. Surat pengesahan latihan industri seperti ini. Anda boleh, pertama sekali anda boleh dapat di buku jurnal refleksi, ataupun yang kedua anda boleh cetak dari SPMP anda. Tata cara berikut saya sertakan tata cara mencetak borang pengesahan tamat latihan industri. Kriteria penilaian latihan industri. Latihan industri ini terbagi pada 5 appendix ataupun 5 bahagian. Yang pertama, practical task dan juga jurnal refleksi ataupun refleksi jurnal. Kedua-dua ini dinilai oleh organisasi dan markah pemberian adalah 60%. Yang ketiga, observation form akan dinilai semasa secara pemantau-mantau awak. ITFR, Industrial Training Final Report, iaitu 20%, dan presentation 10%. ITFR dan juga presentation perlu diserahkan semasa penilaian akhir latihan industri atau pendaftaran tamat latihan industri. Ini contoh Appendix 1 dan juga Appendix 2. Appendix 1 dan juga Appendix 2. Pastikan awak lengkapkan butiran diri dan diisi ataupun dicop secara rasmi oleh supervisor atau penyelia yang menyelia kerja awak di organisasi.
Tiap balik 3, awak terserahkan kepada pensyarah pemantau, so tak perlu untuk bawa ketika perawatan tamat. Ini untuk final report, appendix 4, terakhir appendix 5 untuk presentation. Keputusan penilaian latihan industri. Keputusan penilaian latihan industri akan diserahkan secara online melalui laman website SPMP PBS. Untuk modul I exam, paparan keputusan LI sahaja dikeluarkan. Untuk modul I UPLI, cetak keputusan LI akan dikeluarkan. Pelajar dikendaki mengakses sendiri termasuk masa mencetak tersebut untuk tujuan berikut. Ini merupakan tata cara bagaimana untuk mencetak keputusan latihan industri anda. Peringatan penting, sila cetak segera keputusan LI anda kerana tempoh paparan dan cetakan hanya dibuka selama 2 minggu sahaja selepas keputusan rasmi peperiksaan diumumkan. Penilaian keputusan industri. Keputusan penilaian adalah muktamad, tiada sebarang pengesahan atau diperlukan bagi apa-apa tujuan sama ada pengesahan pendaftaran, permohonan ataupun sebagainya. Mana pelajar yang gagal dinilai dalam tempoh ditetapkan akan menyebabkan tiada keputusan penilaian latihan dikeluarkan, sekaligus meletakkan status pelajar sebagai tidak lulus penuh dan pelajar perlu mengulang latihan industri. Okey, anda semua boleh semakan pendataan anda. Sila lihat pada SPMP dan modul I UPLI. Pastikan alamat pendapatan dan nama alamat pendapatan LI anda dengan nama syarikat adalah tepat dan betul. Seterusnya, jika pelajar gagal mengemukakan tawaran tempat LI 2 minggu sebelum tarikh LI iaitu pada 12 Februari 2021, pihak UPLI berhak untuk terus membuat pendapatan secara mandatory tanpa mengira lokasi atau sebarang pertimbangan lain. Semua dokumen-dokumen LI boleh didapati di SPMP dan juga laman sesawang berikut. Berikut merupakan tanda-tanda penting latihan industri pada sesi Disember 2020 dan juga Disember 2020. Okay, ada 5 perkara. Pertama, tarikh penghantaran borang latihan industri. Kedua, pelaksanaan LI. Ketiga, tarikh akhir hantaran borang latihan industri. Keempat, pemantauan latihan industri. Kelima, makluman UPLI. Keenam, daftar tamat dan penilaian latihan industri. Dan yang terakhir sekali adalah keputusan latihan industri. Sebarang perhubungan dengan latihan industri, sila gunakan alamat-alamat berikut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Diharap anda akan berjaya dalam latihan industri. Terima kasih.